أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Rabbi yasir alaika yasir wa tammim bil khair. Ahlan wa sahlan yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Dr. Haji Muhammad Ashraf bin Suwarin, penulis buku Dosa-Dosa Besar yang Tidak Ditakuti, kerana sudi bersama-sama dengan Gubernur Iman dalam kuliah Isya hari ini. Alhamdulillah. Juga bersama-sama yang dikasihi para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran, sahabat-sahabat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala yang tetap setia menunggu. Masya-Allah. Yang saya kasihi staf pentadbiran Gubernur Iman yang dipimpin oleh Pengerusi Puan Hajar Rosniati binti Mansur. Jadi bagi memohon keberkatan kuliah kita pada malam Jumaat yang barokah ini, marilah sama-sama kita membacakan Ummul Kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadil Ustaz untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat, para sadiqin, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, ahli keluarga kita, serta tidak lupa untuk umat Islam di Gaza, Palestin, juga muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tanpa membuang masa lagi, saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Al-Fadil Ustaz. Falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana hab lana minas solihin ya Allah. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wallahu musta'an. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakan pintu hati kami ya Allah, permudahkan ilmu-Mu, permudahkan iman dan taqwa sentiasa berada dalam hati dan jiwa kami dan kehidupan kami ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih pada Puan Pengurusi Bunda Rosniati selaku Pengerusi Gubernur Iman, pimpinan ahli jawatan kuasa Gubernur Iman dan seluruh yang hadir pada malam ni, malam Sayyidul Ayyam, yang mudah-mudahan dalam rahmat dan keberkatan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur Allah masih hidupkan kita. Allah masih beri ruang dan peluang pada kita untuk kita tadabbur, untuk kita telaah. Yang buku ini mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari, ilmu itu buat kita faham, bawa kita makin hampir dengan Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Baik, kita menyambung berdasarkan buku ini, buku surat yang keberapa Ke surat 3233. Yang tajuk dia Dosa-Dosa Besar dan Manusia. Tajuk yang ketiga, Ustaz. Bab yang ketiga. Bab yang Muka surat ketiga. berapa tu? 33. Muka surat 33. Baik, seluruh yang dirahmati Allah yang ada buku ni, kita masuk bab yang ketiga, dosa-dosa besar dan manusia. Ya, yang berkaitan dengan manusia. InsyaAllah kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan surah An-Nur ayat yang ke-15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Kamu menganggap remeh dosa-dosa, padahal itu termasuk perkara besar menurut pandangan Allah. Orang beriman, dia tak anggap dosa itu remeh. Walaupun sekecil-kecil dosa, dia akan anggap benda itu perkara yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana yang saya sebut sebelum ni, orang beriman dia akan anggap macam bukit bukau 4 dada ni.
rasa sesak nafas, dia akan segera dekat dengan Allah dan segera bertaubat. Istighfar boleh jadi untuk menghapuskan dosa kecil dan taubat untuk menghapuskan dosa-dosa besar. Jadi apapun kita perbanyakkan istighfar dan bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Di era moden masa kini ramai orang yang menganggap perbuatan maksiat remeh. Yang zaman hari ini orang anggap maksiat ni remeh. Yang namanya fitnah ini, dosa, maksiat, sesuka hati mereka lakukan. Tak tahu rasa malu dan sebagainya. Dengan alasan ingin hidup perlu selari dengan trend. Trend kehidupan moden. Trend lakukan dosa, trend buat maksiat. Tidak digelar, maksudnya supaya tidak digelar ketinggalan zaman. Trend hari ini, trend melakukan dosa, trend langgar perintah Allah, trend langgar sunnah Nabi. Na'udzubillah min zalik. Mereka tidak takut melakukan perbuatan yang menyalahi syariat Allah. Mereka bahkan menganggap dosa-dosa yang mereka lakukan sesuatu yang wajar. Itu sebab kita ni perlu belajar ilmu tu untuk bagi kita faham. Ilmu tu untuk kita meninggalkan dosa. Itu sebab orang fasik dia tahu itu dosa tapi dia langgar. Sebab apa? Iman mereka lemah. Dalam keadaan dia mempermain-mainkan Allah Subhanahu Wa Taala, na'udzubillah. Padahal perkara yang mereka lakukan adalah dosa yang besar di hadapan Allah. Dalam riwayat yang sahih disebutkan satu ketika Anas bin Malik berkata kepada masyarakat sezaman dengannya. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah kita ambil perhatian yang bermaksud sesungguhnya kamu selalu melakukan perbuatan yang menurutmu lebih kecil daripada rambut. Padahal kami di zaman Rasulullah menganggapnya sebagai dosa-dosa besar. Rasulullah SAW berkata bahawa seorang wanita diseksa kerana seekor kucing pun, seekor kucing yang dikurungnya sehingga mati. Dia tidak memberi kucing itu makanan dan minuman serta tidak membiarkan kucing makan tumbuhan di tanah. Ini bagaimana disebut oleh Anas bin Malik, sahabat Nabi SAW, orang yang melakukan dosa hari ini dianggap benda tu remeh. Sedangkan zamannya dulu, zaman Nabi SAW, zaman sahabat dulu, mereka anggap benda tu dosa besar. Tapi orang hari ini anggap benda tu remeh saja. Na'udzubillah min zalik. Umpamanya, orang diseksa sebab seekor kucing yang dikurung yang tak diberi makan. Dosa tau, dosa besar, bukan kecilnya dosa. Itu makhluk Allah. Kita bunuh makhluk Allah tanpa sebab sesuka hati, dosa. Masuk neraka sebab seekor kucing. Baik, dosa-dosa besar dalam beribadah. Kita terus perincikan tajuk-tajuk kecil, dosa-dosa besar dalam beribadah. Dalam surah An-Najm, ayat yang ke-32, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illal lamam. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain daripada kesalahan-kesalahan kecil, sesungguhnya Tuhanmu maha luas maghfirah, keampunannya. Dalam ayat ini Allah bagi ingat orang yang menjauhi dosa dan perbuatan keji, dan Allah bagi ingat Allah ampunkan dosa dia, dan seolah-olah keampunan Allah tu sangat luas. Keampunan Allah tu sangat luas. Allah ni maha pengampun. Beza dengan manusia, minta ampun buat lagi, pedap dia. Tapi Allah tak pedap-pedap. Allah sentiasa, macam itulah hamba yang meminta, hamba yang berdoa, Allah pasti akan kabulkan. Allah tak akan sia-siakan. Cuma cepat atau lambat. Bila cepat, bila segera, sesuai. Sesuai dengan apa yang kita minta. Bila ditangguh tu maksud dia belum sesuai. Belum sesuai dengan permintaan kita, dengan keperluan kita. Baik, realiti kehidupan masa kini menunjukkan begitu ramai orang yang meremehkan dosa, sama ada dosa besar maupun kecil, disebabkan oleh kerana merasakan dirinya telah banyak melakukan amal soleh. Na'udzubillah. Padahal amal soleh bukan jaminan seseorang untuk meraih syurga Allah. Hal ini ditegaskan Rasulullah SAW. Amal soleh tidak akan dapat menyelamatkan seseorang antara kamu. Para sahabat bertanya, begitu juga denganmu ke wahai utusan Allah? Sahabat bertanya, engkau juga ke ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, ya, aku juga tidak kecuali Allah menganugerahkan rahmat kepadaku. Aku juga tak kecuali, tapi Allah dah bagi rahmat, perlindungan padaku.
Tepatlah kamu mendekatlah. Tepatlah kamu mendekatlah beribadah di waktu pagi, petang dan sedikit daripada malam. Beramallah yang pertengahan, kamu pasti akan sampai. Maksudnya apa? Orang yang rasa amalnya banyak, jadi dia kata buat dosa sikit ni tak apalah. Sedangkan buat amal soleh ni rasa banyak belum tentu. Banyak tu belum tentu berat tau. Banyak belum tentu berat. Kadang sedikit berat. Itu sebab Allah melihat amalan kita berdasarkan keikhlasan kita. Berdasarkan keikhlasan kita. Bukan ditayang, bukan nampak bilangan kuantiti banyak, tapi kualiti ibadah kita. Itu sebab kita kena banyak doa, ya Allah letakkan nikmat beribadah. Nikmat bila beribadah ni, nikmat tu, Allah campakkan sembahyang, Allah campakkan dengan kuliah ni pun rasa khusyuk. Rasa syok, terkesan dalam hati ni, dalam jiwa. Tapi kalau tak ada rasa nikmat, sekadar kawan-kawan join kuliah malam ni, ada ikut join. Kalau tak join, dia rasa malu. Itu aja. Jauh daripada yang dia nak, hidayah, petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya pernah cerita, di akhirat nanti akan ada orang yang ditimbang amalan dia baik dengan buruk, dia sama. Catatan amal tu ditimbang, yang baik, yang buruk, sama. Dan Allah sebut golongan ini sebagai Ashabul A'raf. Dan Allah beri peluang pada orang yang timbangan sama, pergilah kat padang mahsyar ni cari orang-orang yang boleh bantu kebaikan kau. Yang boleh beratkan timbangan kebaikan kau sampai boleh masuk dalam syurga. Cari orang yang banyak amalan kebaikan. Dia kata aku ni belum tentu. Nampak banyak tapi belum tentu. Dia pun nampak. Cari sampailah jumpa satu hamba Allah yang amalan kebaikannya sikit, amalan keburukan dia banyak. Aku ni baik aku sikit, simpan macam tak guna. Tak apalah kau ambil. Nampak? Nak cerita ni. Yang buruk lagi banyak. Ambil lah. Bila diberi kebaikan pada timbangan yang sama tadi, memberatkan timbangan dia, dan dia boleh masuk syurga, dan Allah pesan pada orang tu kau boleh masuk syurga, tapi cari balik orang yang bantu kau tadi, pimpin tangan dia, bawa dia masuk dalam syurga. Nampak? Sikit amal tu. Sebab apa? Ada ihsan. Ada ihsan untuk bantu orang lain walau dirinya belum tentu lagi. Jadi teman-teman, seluruh tuan-tuan, ayah ibu yang bersama pada malam ini, itu sebab kita yang terbiasa melakukan kebaikan, di akhirat juga Allah akan gambarkan ihsan lakukan kebaikan. Subhanallah. Sebab ihsan itu Allah berikan juga ihsan peluang masuk dalam syurga Allah. Rasulullah SAW melarang umatnya meremehkan dosa atau menganggap ringan masalah dosa kerana berasa diri telah beribadah dan banyak beramal sosial. Ini adalah kerana amal kebaikan yang dilakukan belum tentu seseorang itu dihitung sebagai amal soleh di sisi Allah. Buat kebaikan belum tentu tu dikira sebagai amal soleh. Boleh jadi amalan yang dibuat tu ada riak. Boleh jadi amalan yang dibuat itu bukan kerana Allah. Na'udzubillah min zalik. Selain itu, amal-amal kebaikan seseorang juga terhapus disebabkan oleh kemaksiatan yang dilakukan. Terutamanya tidak berasa takut apabila melakukan perkara yang melanggar syariat Allah dan tidak berasa menyesal selepas melakukan maksiat. Sauban meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, kita ambil perhatian, yang bermaksud aku benar-benar melihat antara umatku pada hari kiamat nanti ada yang datang dengan membawa kebaikan sebesar gunung, di tihamah yang putih besar, banyak. Lalu Allah menjadikan seperti kapas berterbangan, tak ada nilai. Aku yakni Sauban bertanya, wahai utusan Allah, jelaskan kepada kami siapakah mereka itu agar kami tidak menjadi seperti mereka sementara kami tidak mengetahui. Rasulullah menjawab, Rasulullah bersabda, mereka adalah saudara-saudara dan sebangsa dengan kamu. Mereka juga rajin bangun beribadah malam seperti kamu. Akan tetapi apabila ada peluang untuk membuat dosa, mereka melakukannya. Allahu Akbar. Campur aduk ketaatan dengan kemaksiatan. Banyak amalan dia sebesar bukit, sebesar gunung tihamah besar. Tapi Allah jadikan habuk, macam kapas berterbangan, tak ada nilai di sisi Allah. Itu sebab kita ni, na'udzubillah min zalik, kita nak kesan daripada ibadah, kesan daripada keimanan kita yang menghalang kita daripada melakukan kemaksiatan. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sembahyang tu boleh mencegah perbuatan keji dan mungkar.
Hari ini berapa ramai yang sembahyang masih lagi berzina, masih lagi melakukan maksiat, masih lagi mengumpat dan sebagainya. Sebab apa sembahyang itu sekadar sembahyang. Ingat, sembahyang tu nilai kehambaan. Kita sujud tu nilai kehambaan. Ibadah tu nilai kehambaan. Kita tadabbur, kita belajar ni kehambaan kita. Kita lemah. Kita nak dekat dengan Allah. Kita nak top up ilmu kita. Kita nak Allah campakkan hidayah pada kita. Allahu Akbar. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bab ketiga ni, tajuk kecil yang pertama kita faham, bila sebut tentang ibadah, kita ikhlaskan benar-benar kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Berikut adalah huraian mengenai pelbagai dosa yang tidak ditakuti manusia dalam masalah ibadah. Yang pertama, menyembah sesuatu selain Allah. Na'udzubillah min zalik. Di dunia ini ramai orang yang mengaku beriman kepada Allah, tetapi masih meyakini ada kuasa yang lebih berkuasa daripada Allah. Mereka menyembah sesuatu selain Allah kerana mereka percaya sesuatu yang mereka sembah itu dapat memberikan kepentingan bagi diri mereka dan dapat membantu kehidupan mereka di alam fana ini. Ingat, kita hanya direct pada Allah. Tak ada perantara. Tak ada perantara. Hanya pada Allah. Tak ada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Syariat Islam menegaskan orang yang menyembah sesuatu selain Allah akan mendapat siksaan keras daripada Allah di akhirat kelak, dan sesuatu yang mereka sembah sama sekali tidak memberi pertolongan serta kemudahan bagi diri mereka sama ada di dunia maupun di akhirat, bahkan mengakibatkan kesengsaraan abadi di dunia dan di akhirat. Orang yang menyembah sesuatu selain Allah di dunia di sengsara, di akhirat juga sengsara. Sungguh naif manusia yang mengaku diri sebagai Muslim tetapi lebih mempercayai kepada sesuatu selain Allah dan menafikan kuasa Allah kerana apa yang mereka sembah tidak memberi manfaat sedikit pun kepada diri mereka. Allahu Akbar. Ada. Aku sembahyang ni tak dapat apa-apa pun. Aku doa tak dapat apa-apa pun. Zikir tak dapat apa-apa pun. Dia cari lain. A'udzubillah min zalik. Ingat, proses ibadah ini proses yang perlu dengan hati. Proses yang perlu dengan tunduk, tawaduk. Kita benar-benar konsisten, istiqamah. Allah tak suka orang yang cepat putus asa dalam ibadah, dalam berdoa. Itu sebab kalau kita renung perlu dengan kesabaran. Sabar dalam mentaati Allah. Sabar dalam beribadah. Sabar dalam melawan maksiat, sesuatu dosa, kehinaan dan sebagainya. Dan huraian daripada Al-Quran, daripada surah Al-Baqarah, cuba kita tengok ayat 165. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah walau yaral ladzina zalamu idh yarawna al'adzaba anna al-quwwata lillahi jami'a wa anna allaha syadidul 'adzab. Dan antara manusia ada orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang yang beriman sangat cinta kepada Allah. Dan jika seandainya orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksaan pada hari kiamat bahawa kekuatan itu kepunyaan Allah, sesuatu semuanya, dan bahawa Allah amat berat siksaannya, nescaya mereka menyesal. Macam hari ini, orang-orang yang menyembah selain daripada Allah. Dia sembah berhala, sembah patung-patung yang tak beri manfaat pun, yang tak boleh beri kemudaratan. Manfaat dan mudarat itu hanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab di akhirat nanti, siapa yang sembah selain Allah, Allah suruh pada dia, pergilah minta kelebihan pada dia. Pergilah minta apa yang kau usahakan atas dunia dulu, apa yang dia boleh beri. Allahu Akbar, na'udzubillah min zalik. Dan firman Allah dalam surah Yunus ayat yang ke-18, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Dan mereka menyembah selain Allah apa-apa yang tidak mampu memudaratkan ataupun memberi manfaat. Maka hanya Allah satu-satunya Tuhan yang wajib disembah, dan wajib bagi orang Islam ketika beribadah dengan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Al-Quran menjelaskan manusia yang menyembah sesuatu selain Allah
dia telah melakukan dosa besar dan akan menjadi penghuni neraka. Percaya pada bomoh, minta pertolongan bomoh, macam-macam gambaran. Allahu Akbar. Kadang pernah saya merawat satu hamba Allah yang dapat gangguan tu daripada kuil Hindu. Lepas tu pergi pada Sami tu. Sami tu jampi serapa bosum. Elok pula. Dia kata elok pula Ustaz. Elok pula. Nampak lagi power daripada Ustaz. Dia kata leketkan saya pula. Lepas tu bila jadi cakap India pula. Jumpa saya untuk berubat. Lepas tu terpaksa lah pakai cari India Muslim untuk translate. Baru boleh. Dia kata kenapa tak cari balik Sami tu. Dia kata dia tahu buka aje. Tak tahu nak penutup, nak keluarkan. Kepala otak je kan. Saya kata benda ni, subhanallah, benda ni boleh rosakkan akidah. Boleh rosakkan akidah. Hati-hati. Percaya pada Sami ke, percaya pada apa ke, na'udzubillah min zalik. Itu sebab dalam rawatan Islam, disebut Islam, mesti ada Al-Quran, mesti ada apa yang dibawa daripada Nabi SAW, doa jelas daripada ayat Al-Quran. Yang betul, bukan yang disongsangkan. Hari ni nak cerita benda-benda yang syirik. Maka hanya Allah satu-satunya yang wajib disembah dan wajib bagi orang Islam ketika beribadah dengan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Al-Quran menjelaskan manusia yang menyembah sesuatu selain Allah, dia telah melakukan dosa-dosa besar dan akan menjadi penghuni neraka. Ingat, kita sembah selain daripada Allah akan menjadi penghuni neraka. Jangan main-main tau penghuni neraka. Dosa ni, dosa yang Allah tak terima taubat yang melainkan dengan sebenar-benar taubat, iaitu mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Adik nak bertanya ke bunyi bising tu? Ada yang turn on mic Ustaz. Baik. Firman Allah dalam surah Ghafir ayat 71-74, Idzil aglalu fi a'nakihim wasalasilu yushabun fil hamimi thumma fin nari yusjarun thumma qila lahum aina ma kuntum tusyrikun min dunillah qalu dhallu anna bal lam nakun nad'u min qablu syai'a kadzalika yudillullahu al-kafirin. Orang yang mendustakan Alkitab yakni Quran dan wahyu yang dibawa oleh Rasul-Rasul kami yang telah kami utus, kelak mereka akan mengetahui ketika dibelenggu dan rantai dipasang di leher mereka dengan mereka diseret ke dalam air yang sangat panas. Kemudian mereka dibakar dalam api. Kemudian dikatakan kepada mereka, di manakah berhala-berhala yang selalu kamu sembah selain Allah? Mereka menjawab, mereka telah hilang lenyap daripada kami. Bahkan kami dahulu tidak pernah menyembah sesuatu. Seperti itulah Allah menyesatkan orang kafir. Allahu Akbar. Bila disesatkan, seolah-olah subhanallah hati mereka tertutup daripada hidayah, daripada petunjuk. Allah kata orang dalam keadaan petunjuk, siapa pun tak boleh sesatkan. Bila mana orang ni sesat, siapa pun tak boleh keluarkan daripada petunjuk kebenaran ni. Itu sebab kita mohon, ya Allah jangan tarik balik setelah kau beri hidayah pada kami ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubi ala dinik wa ta'atik. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku ala dinik wa ta'atik, atas agamamu dan ketaatan padamu. Kita doa banyak-banyak. Hati kita ni berbolak-balik. Siapa yang bolak-balikkan? Allah. Minta Allah tetapkan. Begitu juga ayat daripada Al-Quran tadi. Dan malam ni malam Jumaat kan, kita digalakkan baca surah Kahfi. Ayat yang ke-10 berbentuk doa. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, berilah rahmat pada kami. Wa hayyi lana min amrina rasyada, keselamatan, petunjuk pada agama kami. Mudah-mudahan yang kita anuti Islam ini, agama kita ni, mudah-mudahan akidah kita akidah yang benar. Bukan yang tersasar. Na'udzubillah min zalik. Baik, seluruh yang dirahmati Allah, saya nak ajak ulang kaji balik satu doa, kita jadikan amalan. Mudah-mudahan mati kita sempat bertaubat. Ketika mati kita boleh mengucap, selepas mati Allah berikan syurga dan kenikmatan. Bila cerita tentang dosa ni yang paling kita takut. Mati dalam dosa, mati dalam kehinaan. Boleh? Ikut saya baca sama-sama. Yang nak catat-catat,
yang nak rakam. Jadikan amalan doa ni. Allah marzuqni qabla al-mauti taubah wa indal mauti syahadah wa ba'dal mauti jannata wa na'ima. Allah marzuqni, ya Allah kurniakan padaku qabla al-mauti, sebelum mati, taubat, sempat bertaubat, wa indal mauti syahadah, ketika mati boleh mengucap, wa ba'dal mauti jannata wa na'ima, selepas mati kurniakan padaku syurga dan kenikmatan. Ingat, mati itu bukan penamat, tapi mati itulah permulaan kehidupan sebenar. Kubur tu jadi syurga, seruh juga syurga. Kubur tu jadi lubang api neraka, seruh juga jadi neraka. Jadi doa banyak-banyak. Dapat Allah marzuqni qablal mauti taubah wa indal mauti syahadah wa ba'dal mauti jannata wa na'imah. Kurniakan padaku sebelum mati sempat bertaubat, ketika mati boleh mengucap, dan selepas mati syurga dan kenikmatan. Allahu Akbar. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, doa ini boleh mengubah takdir. Doa ini bawa kita dekat dengan Allah. Doa ini subhanallah, Allah beri rahmat pada kita. Rasulullah SAW memberi peringatan kepada umatnya supaya tidak mendewakan sesuatu selain Allah, menyekutukan selain daripada Allah, dan tidak bergantung hidup kepada sesuatu selain Allah. Kebergantungan kita hanya pada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia untuk jadi hamba padaku, kata Allah. Kita ni hamba pada siapa hari ni? Apa yang kita sibukkan? Apa yang kita buang masa? Apa yang kita usahakan? Itulah yang akan digambarkan pada kita nanti. Ingat, Allah matikan dengan apa yang kita suka buat, dengan apa yang kita suka sebut. Nak bagi mati boleh mengucap, mati dalam keadaan zikrullah, berapa banyak zikir yang kita sebut. Nak mati boleh dalam keadaan kebaikan, apa kebaikan yang kita buat. Banyak mana kebaikan berbanding kemaksiatan, keburukan, kejahatan. Na'udzubillah min zalik. Baik, seluruh yang dirahmati Allah. Sesiapa yang bergantung kepada sesuatu, maka dia akan diserahkan kepada sesuatu itu. Ya, hadis riwayat Tirmizi. Abu Hurairah meriwayatkan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam hadis qudsi. Allah berfirman bukan hanya dalam Quran, tapi hadis qudsi yang disampaikan oleh Nabi, aku Tuhan yang tidak memerlukan sekutu. Sesiapa mengerjakan amalan yang menyekutukan aku dengan yang lain dalam amalan itu, maka aku tinggalkan dia dan amal syiriknya. Bermakna Allah tak peduli dah. Dia cari selain daripada Allah, ya, Allah tinggalkan dia. Pergilah, mintalah tolong dengan siapa yang kau sembah, umpamanya begitu. Dan firman Allah, wala taj'alu ma'allahi ilahan akhar. Dalam surah Az-Zariyat ayat 51, janganlah kamu mengadakan sesuatu apapun untuk disembah di samping dia. Yang bermakna hanya pada Allah, jangan ada sekutu selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Majah, janganlah kamu mengada-ngadakan menyembah selain Allah, walaupun kamu disangkut pada tiang gantung ataupun dibakar hidup-hidup. Sahabat Nabi dulu dijemur, tengah panas dia pakaikan baju besi, suruh mengaku selain daripada Allah, tetap Allahu Ahad, Allahu Ahad. Kita ni tarik selimut hari Ahad, hari Ahad. Tarik selimut nak sembahyang subuh kan, tarik Ahad, Ahad juga hari Ahad. Allahu Akbar. Bagaimana sahabat Nabi diikat pada seekor kuda lari belah sana, seekor kuda lari belah sana. Kepala dia ke sana, kaki ke sana, putus dua badan dia. Tetap Ahad, Ahad. Mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis riwayat Abu Daud, hadis yang terakhir dalam tajuk kecil ni, maka jauhkanlah dirimu daripada kotoran, menyembah berhala, dan jauhkanlah dirimu daripada perkataan dusta. Sembahlah hanya Allah dan janganlah menyekutukannya. Allahu Akbar. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, ini tajuk yang pertama, tajuk kecil yang pertama. Saya buka kalau ada soalan yang berkaitan tentang ibadah. Dosa-dosa besar yang tidak ditakuti dalam beribadah, menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada nak bertanya, silakan. Ustaz, maknanya kan Mas Soleh yang
amal soleh kita buat tu bukan jaminan untuk kita meraih syurga Allah kan Ustaz. Itu satu. Betul. Kita nak masuk ke dalam syurga ni dengan dua syarat. Yang pertama Allah ampunkan semua dosa kita dan yang kedua dengan izin dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Itu sebab dalam doa kan kena masuk bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa adkhilna jannata mal iman bi rahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmat kau ya Allah. Jaminan masuk syurga bukan dengan amalan, tapi jaminan dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab orang yang berdosa pun Allah beri rahmat, boleh diampunkan. Bagaimana kisah pelacur, dengan rahmat Allah, Allah datangkan seekor anjing yang kehausan, kasihan bagi cedok, pakai kasut dia bagi minum, Allah ampunkan dosa dia, dengan rahmat Allah masuk di dalam syurga. Bermakna Allah hapuskan dosa tu. Subhanallah. Baik. Satu lagi Ada soalan yang lain? Doa boleh mengubah takdir kan Ustaz? Dia kalau kita berpegang atau i'tiqad, doa hakikatnya boleh memberi kesan. Adakah dia membawa kepada kufur? Tidak. Doa tu kena sandarkan pada Allah. Doa tu kena sandarkan pada Allah. Kufur tu bila mana kita yakin selain daripada Allah. Kita doa pada siapa? Pada Allah. Jadi tak adalah istilah kufur kalau kita minta hanya pada Allah. Tapi kalau ada perantara-perantara, itu jadi syirik. Kita direct pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab seluruh yang dirahmati Allah, Allah ni lebih daripada seorang ibu yang menyayangi anaknya. Bermakna kasih Allah tu pada hamba-Nya lebih daripada sayangnya ibu pada anak ni. Bermakna kita sebagai hamba ni kalau meminta lebih daripada seorang bayi, menangis teresak-esak, kita ni kena memujuk, merayu dengan Allah. Ya Allah, banyak dosaku ya Allah, ampunkan ya Allah, tolong pandang diri ini dengan rahmat-Mu ya Allah, dengan ihsan-Mu ya Allah, tolong ya Allah. Merayu sampai menangis. Allahu Akbar. Kita ni nak menangis sebab apa? Kadang banyak nangis sebab dunia. Menangis cincin hilang, peninggalan arwah suami hilang, cincin tu menangis. Ustaz, itulah satu-satunya Ustaz yang tinggal, menangis, dia sedih sangat. Dia hilang rahmat Allah, dia tak sedih. Allahu Akbar. Baik, ada lagi soalan? Kalau tak, saya teruskan. Ada tak jemaah? Kalau tak ada, kita terus dengan tajuk seterusnya lah. Baik, yang kedua, tajuk kecil yang kedua, menunjuk-nunjuk kealiman diri agar disanjung. Ni tunjuk alim. Agar disanjung. Na'udzubillah min zalik. Terdapat sesetengah orang suka menunjuk-nunjuk kealiman diri mereka di hadapan sesama manusia supaya dilabel sebagai ahli ibadah dan mendapat sanjungan dengan gelaran manusia soleh. Ni menunjuk-nunjuk ni dosa besar tau. Perbuatan menunjuk-nunjuk seperti itu adalah cermin nyata kepada kemunafikan. Ni ciri-ciri orang munafik. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk solat, mereka berdiri dengan malas. Bila tak nampak orang ni, orang tak nampak dia solat, malas dia sembahyang. Mereka bermaksud riak dengan solat di hadapan Allah dan tidaklah mereka mengingat Allah illa qalila, kecuali sedikit sekali. Na'udzubillah min zalik. Orang yang ibadah tunjuk-tunjuk ni, ini ciri-ciri munafik. Orang munafik ni, isyak dia payah, subuh dia payah. Gelap, orang tak nampak. Subuh ni orang tak bangun. Itu sebab orang yang boleh bangun subuh, dia tak campur aduk hawa udara tu dengan hawa orang-orang munafik ni. Bagus. Itu sebab kita nak tengok harian kita tu bagaimana kita boleh bangun subuh, sembahyang berjemaah. Di rumah ke di mana ke berjemaah. Boleh bangun di awal waktu. Hari ni subuh lambat kan? Ada peluang untuk kita solat sunat tahajud. Ada peluang untuk kita solat sunat qabliyah subuh. Bukan alasan. Ingat, bila sebut tentang masa wal asr, demi masa,
Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi. Illa, melainkan, kecuali illal ladzina amanu wa amilus solihat. Orang yang beriman dan orang yang beramal soleh. Wa tawassaw bil haq, yang sentiasa berpesan kepada kebaikan, mengajak kepada kebaikan. Wa tawassaw ni dia saling berpesan. Macam saya ni, bukan saya yang berpesan, bukan hanya saya, tapi saling-saling kita berpesan kepada kebaikan. Itu ciri-ciri orang beriman yang tak rugi masa. Ada yang kuliah malam ni dia catat, lepas tu dia share balik. Dia pesankan balik. Wa tawassaw bis sabr, dan berpesan kepada kesabaran. Sabar bila dia uji. Sabar dengan kuliah. Kalau kuliah depan mata nampak kawan tu ngantuk kan, boleh urut-urut badan dia. Ini online ni nak urut macam mana? Pandai-pandai lah. Allah Akbar, nak cerita ni. Saling berpesan. Sabar dalam mentaati Allah. Sabar dalam melakukan kebaikan. Sabar daripada melakukan kemaksiatan dan sebagainya. Baik, syariat Islam memberi peringatan kepada manusia yang melakukan suatu ibadah atau aktiviti keagamaan, tetapi dia melakukannya kerana mengharapkan pujian daripada manusia dan bukan untuk mencari redha Allah. Amalan yang menjadi sia-sia. Itu sebab kita nak test diri kita ni jauh, minta dijauhkan daripada riak. Kita boleh bangun malam di saat orang tak nampak, kita boleh khusyuk, boleh tawaduk, subhanallah. Tu nak latih diri kita. Itu sebab sembahyang ni kerana Allah. Sembahyang yang selain daripada Allah, Allah seru orang tu pergi cari kau sembahyang kerana siapa, kau ibadah kerana siapa, minta lah, aku tak nak bagi pahala, minta lah dengan dia. Dulu kau kat dunia bukan kerana aku tapi kerana dia, minta lah. Na'udzubillah min zalik. Baik, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah secara tegas mengingatkan umatnya bahawa manusia yang beribadah maupun melakukan aktiviti keagamaan untuk tujuan meraih populariti. Nampak? Kita ni biar kat dunia tak popular. Biar kat dunia tak popular. Yang penting kita nak popular. Di sisi Allah. Di sisi malaikat Allah, didoakan. Minta maaf kalau bunyi anak-anak menangis saya di rumah mak saya ni. Bunyi tak bising, minta maaf. Di rumah anak buah. Main bising, nangis macam-macam. Minta maaf kat rumah mak. Baik, seluruh yang dirahmati Allah. Itu sebab kita kena banyak-banyak muhasabah. Kita renung balik. Biar atas dunia kita tak glamour, tapi di sisi Allah. Bagaimana Uwais Al-Qarni. Kita pernah dengar kan? Orang hebat ni Uwais Al-Qarni. Bagaimana tidak dikenal. Hodoh orang dia, penyakit kulit sopak. Tapi amat terkenal dekat langit Allah. Sa'ad bin Mu'az, sahabat Nabi. Umur 32 masuk Islam, 36 dia meninggal. Waktu dia meninggal, Nabi bagi tahu sekarang ni arsy Allah bergegar. Bergegar sebab menangisi sahabat kita ni. Terharu melihat sahabat kita ni. Dan Nabi kata antara amalan Sa'ad bin Mu'az ni sampai menggegarkan langit Allah. Didoakan para malaikat Allah. Apa amalan dia? Dia selama hidup tak tinggal baca surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Surah ni nama surah Al-Ikhlas. Tapi tak jumpa pun perkataan Al-Ikhlas dalam tu. Maksud dia cerita tentang esakan Allah. Tentang akidah tauhid kita ni mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita dengar orang-orang soleh, orang-orang baik ni, kematian yang menghidupkan, kita jadikan amalan. Bagaimana kehidupan dia tidak dikenali. Yang dikenali alhamdulillah, yang tak dikenali tu subhanallah, malaikat Allah tu kenal. Jadi orang yang mengharapkan populariti, nak like banyak, nak follower banyak, contoh. Kadang sembahyang pun buat konten tau. Sembahyang buat live sembahyang dia. Hari ni saya tahajud 4 rakaat. Allahu Akbar, siap pandang kamera lagi. Lepas tu siap cakap dah tengah sembahyang, khusyuk tak saya? Kepala otak dia. Ada macam tu. Itu sebab zaman hari ni, semua yang dirahmati Allah, saya nak sebut, zaman hari ni, ada yang upah tau sembahyang tahajud. Saya tengok kat mana, dalam TikTok kalau tak silap. Package sembahyang tahajud. 10 rakaat, harga sekian. Sembahyang hajat berapa rakaat, harga sekian. Orang buat kan?
Allahu Akbar. Ingat sembahyang ni orang lain tak boleh tolong buat kan? Melainkan diri kita. Ada sembahyang yang orang lain tolong buatkan, apa dia? Sembahyang jenazah. Sembahyang jenazah tu orang lain buatkan, sembahyang lain tak boleh buatkan. Kita dah tak boleh buatkan. Disembahyangkan lah, disembahyangkan. Kita nak disembahyangkan ke kita nak sembahyang? Itu sebab disembahyangkan, istilah disembahyangkan, kita dah tak mampu buat apa-apa. Berapa ramai pun sembahyangkan kita, belum tentu dapat menyelamatkan kita dalam neraka. Daripada neraka Allah. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, betulkan niat. Nescaya Allah akan menyebarkan aib dia. Orang yang, sesiapa yang melakukan perbuatan sum'ah, mencari populariti, nescaya Allah akan menyebarkan aibnya. Dan barang siapa melakukan perbuatan riak, nescaya Allah akan menyebarkan aibnya. Allahu Akbar. Dalam keadaan dia nak tunjuk-tunjuk, Allah juga tunjuk-tunjuk keaiban dia. Hari ini tak nampak dekat hati kita. Allah yang maha tahu di hati kita bagaimana. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, ikhlaskan dalam ibadah hanya semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hadis yang lain dalam riwayat Ahmad yang bermaksud, perkara yang amat aku takutkan atas kamu umat Islam ialah asyirik al-asghar, iaitu riak, syirik kecil. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, pada hari kiamat kelak, pergilah kepada orang yang kamu beramal kerana ingin dilihat mereka semasa di dunia. Silakan lihat, adakah kamu mendapat pahala daripada mereka. Allah seru orang tadi yang beramal bukan kerana Allah, kerana nak tunjuk-tunjuk pada orang, mintalah dengan dia. Mintalah pahala dekat dia. Boleh tak dia bagi? Alhamdulillah. Dalam hadis yang lain, Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan, suatu hari Rasulullah SAW keluar menemui kami. Sementara semasa itu kami sedang membicarakan tentang Dajjal. Rasulullah berkata kepada kami, maukah kamu aku beritahu tentang perkara yang lebih aku takutkan atas diri kamu berbanding Dajjal? Kami menjawab, tentu kami mahu, wahai utusan Allah. Rasulullah SAW bersabda, perkara yang aku takutkan berbanding Dajjal adalah asyirik al-khafi, tersembunyi, iaitu seorang lelaki yang bangun mengerjakan solat, kemudian memperelok solatnya kerana dia tahu ada orang lain sedang melihat dia. Kalau orang tak tengok, bukan main laju sembahyang, tuk macam ayam patut makan. Bila mak mertua datang, bukan main. Allahu Akbar. Tomak ni lah. Kalau tak, bukan tomak ni lah, tamak ni lah, laju sangat. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, kita muhasabah sama-sama. Bila sembahyang nak tunjuk-tunjuk ni, Allahu Akbar, sia-sia, jadi apuk aja. Ingat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia jadi hamba padaku, kata Allah. Sembahyang ni kita hamba pada Allah, bukan hamba pada manusia. Kita nak tayang pada Allah, bukan nak tayang pada manusia. Jadi hati-hati. Baik, saya nak buka, kalau ada soalan, silakan. Ada tak nak bertanya? Silakan jemaah, ada soalan tak? Kalau tak ada, boleh teruskan ikut Ustaz. Baik. Baguslah malam ni tak ada yang bertanya. Kalau tak, banyak soalan. Bermakna semua alim mereka dah. Baik, Mahmud bin Labid. Mahmud bin Labid meriwayatkan. Oh, takut. Bagus. Minta maaf saya gurau-gurau ya. Kalau tak, serius je. Baik, Mahmud bin Labid meriwayatkan satu ketika Rasulullah SAW berdiri di tengah-tengah kami. Kemudian berkata, wahai sekalian manusia, jauhilah syirik sarair, syirik yang tersembunyi. Para sahabat bertanya serentak, wahai utusan Allah, apakah sebenarnya yang disebut sebagai syirik sarair? Rasulullah menjawab, seorang lelaki bangun mengerjakan solat, lalu kerana jahilnya, dia memperelokkan solatnya kerana tahu orang lain sedang melihatnya, itulah syirik sarair. Syirik yang tersembunyi. Menyekutukan Allah. Nak tunjuk pada orang, bukan kerana Allah. Na'udzubillah. Dalam hadis yang lain pula, sesiapa sahaja yang niatnya untuk didengar orang, niat tu kat dalam tau, bukan kerana luar. Maksudnya umpama nak didengar orang, maka Allah akan membongkar
niatnya itu pada hari kiamat. Maksudnya Allah buka aib dia. Dan sesiapa sahaja yang niatnya supaya dilihat orang, maka Allah akan membongkar niatnya itu pada hari kiamat. Dan dalam hadis riwayat Ahmad, yang hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan secara tegas memberi peringatan kepada umatnya, sesiapa mengerjakan amalan akhirat dengan maksud meraih kepentingan dunia, maka tidak ada bahagian sedikit pun untuknya di akhirat. Ingat, akhirat. Tapi kalau akhirat dipergunakan untuk dunia, tak dapat apa-apa. Tapi kalau letak akhirat yang utama, dunia akan ikut sama. Allahu Akbar. Sebab orang yang sibuk dengan dunia, dia sedang rosakkan akhirat dia. Kita muhasabah sama-sama. Dunia ni tak lama dah. Dunia ni hanya sementara, kita akan tinggal. Bukan akan tinggalkan, bukan tempat kita meninggal. Bukan tempat kita tinggal, tapi tempat yang kita akan meninggalkan. Ingat, dunia ni jadi tanggungjawab. Tempat yang kita kena tanggung dan jawab di akhirat. Itu bahasa dia. Tanggungjawab ni, tanggung dekat dunia dan jawab di akhirat. Allahu Akbar. Baik, seluruh yang dirahmati Allah. Sulaiman bin Yasar meriwayatkan, satu hari para sahabat datang menemui Abu Hurairah. Mereka berkata, wahai Abu Hurairah, sampaikanlah kepada kami sebuah hadis yang kamu dengar daripada Rasulullah. Abu Hurairah lantas berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya orang yang pertama diadili pada hari kiamat ialah seseorang yang mati syahid. Dengar. Nampak zahir mati syahid. Dia dibawa ke hadapan Allah, kemudian disebutkan nikmat-nikmat Allah kepadanya, dan dia pun mengakuinya. Lalu Allah berfirman, kamu gunakan nikmat tersebut untuk apa? Dia menjawab, aku berperang di jalanmu sehingga aku mati syahid. Allah berfirman, kamu berdusta. Sebenarnya kamu berperang supaya disebut pemberani. Begitulah kenyataannya. Nampak Allah tahu. Allah tahu. Walaupun nampak zahirnya syahid. Allah merintahkan malaikat agar orang tersebut diseret dan dilemparkan ke neraka. Allahu Akbar. Na'udzubillah min zalik. Kemudian seseorang yang mempelajari ilmu, mempelajari ilmu, mengajarkannya dan membaca Al-Quran, dia dibawa ke hadapan Allah, lalu disebutkan nikmat-nikmat Allah. Maksudnya dihisap balik kepada dirinya dan dia pun mengakuinya. Kemudian Allah berfirman, kamu gunakan apa nikmat-nikmat tersebut? Untuk apa? Dia menjawab, aku mempelajari ilmu agama, mengajarkannya dan baca Al-Quran semata-mata kerana Allah. Allah berfirman, kamu berdusta. Sebenarnya kamu mempelajari ilmu dan mengajarkannya supaya disebut alim. Untuk tujuan alim. Bagusnya orang ni. Na'udzubillah min zalik. Kamu membawa Al-Quran supaya disebut qari. Begitulah kenyataannya. Allah memerintahkan malaikat agar orang tersebut diseret dan dilemparkan ke neraka. Kemudian seseorang yang Allah beri kelapangan harta, dia dibawa di hadapan Allah, lalu disebutkan nikmat-nikmat Allah kepada dirinya dan dia pun mengakuinya. Kemudian Allah berfirman, kamu gunakan nikmat tersebut untuk apa? Dia pun menjawab, tidak satu pun perkara yang kau ajarkan supaya berinfak di dalamnya, melainkan aku infakkan hartaku semata-mata kerana-Mu. Allah berfirman, kamu berdusta. Sebenarnya kamu berinfak supaya kamu disebut dermawan. Begitulah kenyataannya. Allah memerintahkan malaikatnya agar orang tersebut diseret dan dilemparkan ke neraka. Na'udzubillah min zalik. Bagaimana mula-mula orang yang nampak syahid. Rupa-rupanya untuk disebut pemberani. Orang yang belajar ilmu agama, rupa-rupanya sekadar nak disebut alim. Orang yang ada harta, konon-konon berinfak tapi nak disebut sebagai dermawan. Begitulah kenyataannya. Allah perintahkan malaikat agar orang tersebut diseret. Itu sebab Allah mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Jadi ikhlaskan semata-mata kerana Allah. Na'udzubillah, risau kita. Kita bukan nak disebut alim. Tapi alim tu untuk kita faham. Alim tu bukan pada zahir. Alim tu di dalam ni. Kerendahan hati kita. Itu sebab belajar dia untuk makin dekat dengan Allah. Bukan kita nak tunjuk-tunjuk, oi bagusnya belajar ni siang malam. Duduk dalam Gemenur Iman ni siang malam, subuh sampai ke malam. Sampai ke tahajud kuliah. Bukan Gemenur Iman ni, Gemenur Iman kat Hong Kong sana. Contoh-contoh.
Jadi seluruh yang dirahmati Allah, kita muhasabah sama-sama. Kita muhasabah sama-sama, kita ikhlaskan ibadah kita, apa yang kita buat kerana Allah. Baik, umat Islam yang beribadah untuk kepentingan duniawi supaya disebut ahli ibadah, digelar manusia soleh, atau bahkan menjadi ibadah sebagai medium untuk meraih kesenangan duniawi, dia telah melakukan kesalahan besar. Semua amalannya tidak bernilai di hadapan Allah dan di akhirat kelak, dan dia tidak mendapat balasan apa-apa pun daripada amal ibadahnya selain balasan neraka. Na'udzubillah. Last kali ibadah tu bukan kerana Allah tapi untuk kepentingan dunia. Macam hari ni kan ada media sosial, kadang hati-hati bila nak buat konten, baca Quran untuk raih follower, betul kan ni kan? Kadang begini-begini, tadabbur apa semua. Sampai na'udzubillah untuk dapat dunia, untuk dapat pujian, na'udzubillah min zalik. Jadi apa pun umpamanya lah, tangan kanan memberi dalam berinfak, tangan kiri tak tahu. Sembunyi-sembunyi, senyap-senyap. Kadang cerita dengan member kan, cerita dengan kawan, awak nampak tak mata saya ni bengkak? Oh, kenapa bengkak? Ini menangis tau malam tadi, menangis ni. Saya menangis depan Allah. Dia cerita pula, bagusnya awak bengkak mata. Awak tengok mata saya ni nampak ngantuk tak? Ya ngantuk, saya tahajud malam tadi. Elok senyap-senyap, orang tak tahu dia cerita. Nampak? Awak tahu mata sembam ni, ini tidur je ni. Tak guna tengok saya ni. Habis jangan. Bila mana kita menghina orang, di situ habis langsung kebaikan. Langsung habis kebaikan. Allah ganti dengan kehinaan, keburukan dan sebagainya. Baik seluruh yang dirahmati Allah. Saya buka kalau ada soalan. Ada tak nak bertanya? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada kita ni beribadah dah sampai 60 tahun solat ni. Tapi solatnya tak diterima. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Terima kasih makcik yang bertanya. Kenapa solat tak diterima 60 tahun? Bahkan takut-takut selama hidup kita tak ada nilai langsung ibadah. Macam tadilah, ibadah bukan kerana Allah. Ibadah untuk tunjuk pada manusia. Ibadah langsung. Niat tu bukan kerana Allah, tak ada keikhlasan. Saya nak sebut begini, ingatan saya yang utama. Kita sembahyang ibadah bukan sekadar tanggungjawab, tapi nilai kehambaan yang kita nak kesannya tu makin tunduk, makin takut dengan Allah. Sampai satu tahap ibadah tu sebagai perisai, tak tergerak nak melakukan maksiat dan tak tergerak pun nak melakukan dosa kepada Allah. Dan mengajar pada kita, bila mana kita ibadah ni makin tunduk, tawaduk, tak tengok buruk orang tapi sibuk tengok buruk kita. Apapun banyak-banyak kita berdoa, Rabbana taqabbal minna salatana tammah. Ya Allah, terimalah solat aku seluruhnya. Ibadah aku seluruhnya. Kalau kita renung dalam doa iftitah kan, Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Kul inna salati wa nusuki, katakanlah sesungguhnya solatku, ibadahku, wa mahyaya wa mati, hidup dan matiku lillahi rabbil alamin, hanya kerana Allah Subhanahu wa taala, bukan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita perbetulkan niat kita. Jadi bila sebut kenapa ibadah tak diterima, antaranya ibadah tu jauh daripada Allah. Allah terima ibadah kita hanya semata-mata kerananya. Tandanya macam mana ibadah kita diterima, kita tenang dalam ibadah. Ibadah tu bawa kita rasa tenang. Kita rasa nak seronok ibadah, rasa syok ibadah, rasa nikmat. Itu sebab doa banyak-banyak, ya Allah jangan tarik nikmat pada aku untuk beribadah. Adakah kalau diri kita suka apa benda tu? Laju sangat soalan tu. Jadi yang tadi mudah-mudahan jelas yang bertanya. Jelas Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada soalan dekat chat Ustaz. Dekat saya bacakan soalan daripada Puan Kamsia. Sekarang dah jadi trend rakam amal yang dibuat
dan post di media sosial. Adakah itu juga menunjuk-nunjuk walaupun niat baik? Betul. Kadang benda ni lah jadi cabaran. Bahkan jadi trend, semua nak ditunjuk-tunjuk. Macam ke Mekah kan? Ke Mekah bukan satu mudah. Tapi dah jadi trend orang ke Mekah, influencer ke Mekah. Jadi trend pada dia untuk review tempat makan, review hotel. Bahkan dia pusing tawak tu pun sekadar untuk review je. Cuba lihat, ini kan senang nak ibadah ni, kan senang begini. Tengok saya begini-begini. Lepas tu buka pula video live. Okey, siapa nak kirim doa? Ini cepat-cepat saya depan Kaabah ni. Bermakna subhanallah. Dalam keadaan ya betul nak kirim tak ada masalah. Tapi bila mana benda tu seolah-olah menunjuk-nunjuk niat tu betul dia nak berkongsi, tapi apa pun hati-hatilah. Saya boleh jawab benda tu sebagai hati-hati. Takut lari kita punya niat, takut lari dengan tujuan apa yang sebenar yang kita nak sampaikan. Kadang takut lebih jadi konten aja. Untuk raih like, untuk raih follower dan sebagainya. Na'udzubillah min zalik. Wallah alam, itu yang saya boleh jawab. Ada lagi satu daripada Puan Siti Hasna. Assalamualaikum Ustaz. Macam mana kita nak tahu Allah sayang kita? Tanda-tanda tu. Adakah kalau diri kita suka kepada perkara yang melakukan kebaikan tu, tanda Allah sayang dan redha pada kita? Cantik soalan tu. Sayang tu rahmat Allah. Tandanya antaranya Allah mudahkan kebaikan, Allah letak kita seronok melakukan kebaikan dan Allah akan lorongkan kebaikan. Sibuk macam mana pun, besar hujan macam mana pun, kadang kita makin dekat dengan Allah. Surah Al-Lail. Cuba kat surah Al-Lail. Ayat yang ke-5 hingga ayat yang ke-10. 3 awal tu menceritakan bagaimana ciri-ciri orang yang melakukan kebaikan. Dan 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tu orang yang jauh daripada Allah. Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Orang yang beriman, yang bertakwa, disandarkan segala-galanya pada Allah, wa saddaqa bil husna, membenarkan kebaikan, fasanuyassiruhu lil yusra, dia suka melakukan kebaikan, Allah juga suka dia melakukan kebaikan, Allah lorongkan kebaikan pada dia. Wa amma man bakhila wastaghna, sebaliknya orang-orang yang sombong, orang yang bakhil pada Allah, wa kadzdzaba bil husna, dia mendustakan kebaikan, tak suka buat kebaikan, fasanuyassiruhu lil usra, Allah juga tak suka dia buat kebaikan, Allah lorongkan keburukan-keburukan pada dia. Jadi ini antara ciri-ciri orang yang dekat dengan Allah, orang yang berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah a'lam. Ada lagi soalan dekat chat Ustaz ya. Assalamualaikum Ustaz, ini daripada Puan Rasini Ibrahim. Niat melakukan ibadah ikhlas kerana Allah, tapi sekiranya ada sesekali lintasan yang kurang elok, adakah terhakis semua pahala amalan-amalan yang dibuat? Macam mana? Niat melakukan ibadah ikhlas kerana Allah, tapi sekiranya ada sesekali lintasan yang kurang elok, adakah terhakis semua pahala amalan yang dibuat? Allah tu maha adil. Allah lagi tahu apa yang terbaik. Saya boleh jawab, bila tergelincir sahaja, kita segera kembali pada Allah. Kita banyakkan istighfar. Kadang kan di saat kita resah, gelisah hati kita banyak-banyak istighfar. Sampailah hati kita akan tenang. Bermakna sebab dosa itu yang menghalang. Sebab dosa itu yang menyebabkan kita tergelincir, bahkan yang menyebabkan boleh jadi ibadah kita tersasar jauh daripada landasan dia. Kita kembali pada Allah, banyak-banyak kita istighfar. Kadang tak perlu panjang-panjang astagfirullah, 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 astagfirullah. Sampailah hati kita tenang dan mohon keampunan benar-benar pada Allah. Manusia tak sempurna. Manusia tak terlepas daripada buat kesilapan, dosa dan kesilapan. Wallahu a'lam. Satu lagi daripada Puan Salsabila. Kalau ibadah kita riak sekali, adakah semua pahala kita sebelum ini akan terhapus hanya kerana sekali
rasa riak tu Ustaz? Macam saya sebut tadi lah, lebih kurang sama. Tergelincir hati kita, riak tu syirik kecil, ya, sarair yang tersembunyi. Jadi segera kita minta ampun, segera kita istighfar, kembali kepada Allah. Hapus tak terhapus tu, kita serahkan pada Allah. Allah tu maha adil dan Allah tu maha tahu. Ya, Allah tak akan sia-siakan hamba-Nya. Ya, boleh jadi dosa yang kita buat waktu tu, itulah yang kita tanggung. Yang sebelum tu kebaikan, Allah alam, ya, apa pun kita serah pada Allah. Allah yang mengatur. Saya nak jawab pun takut, ya, takut salah. Ya, sama ada ialah melainkan kita melakukan kezaliman. Ya, kita ada hasad. Innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun naral hatab. Ya, hasad itu menghapuskan kebaikan macam api dia mencari ranting-ranting atau daun-daun kering. Itu yang akan terhapus. Allahu a'lam. Soalan kaca dah habis. Kiranya ada soalan, boleh tanya direct lah. Ustaz, silakan. Jadi saya rasa sekadar ini dapat saya sampaikan sampai tajuk ni, dan kita akan sambung di pengajian akan datang, pertemuan akan datang. Ada nak tanya? Kalau tak ada, mudah-mudahan Allah campak kesedaran. Ya, takut bila kita cerita tentang ibadah, takut jadi sia-sia. Kita dengar hadis tadi, orang yang nampak zahir syahid, orang yang nampak zahir dia belajar ilmu tapi jadi sia-sia, nampak zahir dia beribadah jadi sia-sia, nampak zahir dia berinfak tapi jadi sia-sia. Kita takut. Ya, tapi apapun, kita mohon istiqamah pada Allah. Kita mohon keikhlasan Allah campak dalam hati kita. Yang qasad hati kita hanya kerana Dia. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Ya, semua perbuatan kita berdasarkan niat kita. Niat kita hanya kerana Allah. Lillahi ta'ala. Bukan selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekadar ini, ya, terima kasih banyak-banyak. Mudah-mudahan ada manfaat. Mudah-mudahan Allah campakkan kesedaran. Allah campakkan hidayah, kekuatan untuk kita beramal dengan sebaik-baiknya selagi ada kehidupan. Ya, selagi itulah kita perbaiki diri kita daripada melakukan dosa. Sebaiknya taat dengan sebenar-benar taat pada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Pandanglah tadahan tangan kami ini dengan pandangan rahmat-Mu, Ya Allah. Jangan biarkan kami, jangan tinggalkan kami, Ya Allah. Tolong beri perhatian pada kami, Ya Allah. Tolong ampunkan dosa kami, salah kami yang sangat banyak, Ya Allah. Dosa ayah ibu kami, dosa ahli keluarga kami, dosa seluruh yang menadah tangan saat ini, Ya Allah. Dan seluruh umat Islam yang masih hidup atau telah pergi meninggalkan kami, Ya Allah. Ya Allah, umur yang tersisa ini, jadikan kami makin dekat dengan Engkau, bukan kami makin jauh daripada Engkau. Ya Allah, kami mohon, Ya Allah, tolong jaga kami, jangan biarkan kami sendiri untuk menjaga walau sekelip mata. Dan tolong perbaiki diri kami makin dekat dengan Engkau, Ya Allah. Jadikan kehidupan kami atas dunia ini seluruh dengan kebaikan. Akhirat kami nanti seluruh dengan kebaikan. Dan hindarkan kami daripada azab api neraka, Ya Allah. Matikan kami dalam husnul khatimah, jangan matikan kami dalam su'ul khatimah. Letakkan dalam hati kami benar-benar keikhlasan, Ya Allah, dalam mentaati, dalam beribadah, dalam melakukan kebaikan semata-mata kerana-Mu, Ya Allah. Ya Allah, jangan jadikan kami munafik, jangan jadikan kami hipokrit, jangan jadikan kami pura-pura, Ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minta maaf saya batin, maafkan saya, doakan saya. Kita jumpa lagi di pertemuan akan datang, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.